أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, beberapa syarak, dan bila Tuan Raja Tuan Siap, Pengurusa Tuan Haji Ismail, Pengurusi Masjid Ombudiah Korea Aigrohai, barisan Rizal Kuasa, Tuan Guru, sahabat-sahabat asatizah yang hadir, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ni dalam meneruskan sesi perkongsian ilmu kita, dalam kita melihat serta kita memperbaiki segala urusan kita, terutamanya 3 teras dalam urusan kita, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Walaupun kita tengok kadang-kadang perbincangan berkaitan dengan akhlak ni berada di hujung-hujung, ataupun kita lihat perbincangan dia kadang-kadang tak berapa nak expose dalam isu akhlak ni. Tetapi akhlak ni merupakan antara perkara utama di dalam merangkumi untuk mencakupi serta melengkapi 2 isu yang pertama tadi, iaitu akidah dan ibadah. Ada di kalangan kita mungkin akidah dari segi ketauhidan dia, dari segi kepercayaan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup bagus. Tetapi dalam dia mengajak orang lain untuk bertauhidkan Tuhan, dia menggunakan kaedah yang mungkin menyakitkan hati orang dan sebagainya. Ada orang ibadah dia bagus, tapi dalam masa yang sama dia duk pangkah orang lain yang tak datang sama ibadah dengan dia, pakat semua masuk neraka sajalah, yang tak beribadah dan sebagainya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu akhlak ni benar penting. Baru ni kita taklah gempar sangat pun sebenarnya, cuma dicuit sikit lah, digeletik sikit oleh seorang wanita yang berwarga negara Amerika. Ucapan dia di Singapura, yang dikutuknya negara kita lah. Siapa nama? Joyce Chia. Betul tak? Kita katalah tak apalah, kita tak nak kutuk orang kan, kita pujilah negara mereka. Amerika antara negara yang maju dari segi kemajuan teknologi pembangunan. Tapi kita tengok Islam bukan sekadar nak melihat tentang ketamadunan. Islam bukan sekadar nak melihat kepada kecanggihan teknologi dan pembangunan pecakar langit dan sebagainya. Kalaulah Islam ni sekadar nakkan teknologi, cukuplah Allah utuskan Haman je. Tak perlulah diutuskan Nabi Musa AS dan Harun AS. Sebab apa? Sebab Haman ni, ibu ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, dia jurutera, dia engineer. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Ghafir ayat 36, apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun ya Haman ibni sarhan. Kata Fir'aun kepada Haman, binakan aku bangunan. Sebab apa? Sebab dia nak naik asbabas samawat, aku nak pergi naik ke langit untuk fatala ila ilahimu Musa. Aku nak pergi tengok Tuhan kepadamu Musa. Dia suruh Haman bina bangunan. Tetapi tamadun ini bukan sekadar kita nak melihat berapa ramai yang boleh bina bangunan, tetapi tamadun juga mempengaruhi juga dalam isu peradaban. Sebab itu pentingnya Nabi yang diutus untuk membetulkan tamadun dah datang dulu. Lepas tu Nabi datang perbaiki. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 36. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Allah Subhanahu Wa Taala kata telah kami utuskan kepada setiap umat itu ada rasul. Apa tugas rasul ni? Ani abudullah wa tajtanibullah taghut. Nabi-nabi ini suruh manusia menyeru Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi taghut. Sebab itu ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sikit selingan. Saya soalan sikit nak jawab. Saya minta maaf.
Mungkin perkataan saya ini menyinggung perasaan dan sebagainya. Kadang-kadang kita jaga kawasan masjid dan surau ni, kadang duk fikir duit banyak ni, apa lagi nak buat ni? Pembangunan apa nak buat? Ya, apa nak tambah lagi? Nampak tak cukup je lagi kan? Dah tambah tak cukup, tambah tak cukup. Lampu warna putih nak tukar warna kuning pula. Contoh. Bukan masjid ni tuan-tuan, ni masjid luar cerita. Tuan-tuan jauh kita kongsi pula. Masjid cerita umum ni. Tempat wuduk dah elok cantik dah, pipe dah banyak dah. Kita nak buat pipe yang berteknologi tinggi. Apa kata kita buat pakai sensor pula kan? Ulu tangan, air keluar kan? Okay, maju sikit dia. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Nak buat pembangunan ni tak ada masalah, buatlah. Duit banyak boleh buat. Tapi yang kita risau ialah macam mana nak satukan hati orang datang masjid ni. Dan macam mana nak pastikan orang datang ke masjid. Bukan senang lah. Bercakaran tak habis-habis, macam-macam isu dimainkan supaya ada je benda nak bincang. Bila bincang gaduh, bila gaduh dah masam muka. Kawan yang sama-sama mengetih pagi-pagi, tiba-tiba tak tengok pagi tu tak sama mengetih lah. Orang tengok, tak minum sekali lagi? Ya, dia malas minum, asyik ngadap muka dia je. Sebelum dia 15 tahun ngadap muka elok kan? Sebab bukan mudah, lebih baik. Pembangunan saya sebut sebab tamadun tadi. Nak bina masjid ni, nak cantikkan masjid tak ada masalah. Nak jadikan masjid ni one stop center manusia ni bukan mudah. Lebih baik Allah sekalian. Ingat tak dulu zaman Rasulullah SAW, Nabi pernah tangkap seorang pengintip. Pengintip ni daripada kalangan musyrikin. Nama dia, yang catat-catat saya takut silap nama dia. Kita siap nama dia Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal Nabi tangkap, Nabi buat apa? Nabi ikat dalam masjid. Nabi ikat dalam masjid. Dalam riwayat tu kata Nabi ikat dia 3 hari. Dalam tempoh 3 hari tu Sumamah tengok orang Islam ni datang beribadah, orang Islam ni datang bersatu hati, hormat menghormati dan sebagainya. Sehari terakhir Nabi lepas, dia keluar. Dia lari keluar. Nabi ingatkan dia lari dia lepas kan. Rupanya dia masuk balik dalam masjid dan dia bersyahadah, dia masuk Islam. Cuba bayangkan kalau peristiwa tu ada hari ini. Kita tangkap orang bukan Islam tak dalam masjid. Sana gaduh, sini gaduh kan. Sana grup lain, sini grup lain, sini tak masalah, sini satu grup. Tapi ada tempat kadang-kadang yang sana dah grup lain, sana color lain, sini warna-warni, macam-macam orang ada. Dia tengok, dia kata tak boleh pula. Tapi zaman Nabi, Sumamah bin Usal, dia tengok macam mana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bermuamalah walaupun dalam masjid. Dia nampak keindahan Islam. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga di sebalik kita memikirkan tentang apa lagi kita nak buat masjid kita dari segi pembangunan, jangan lupa kita nak fikirkan bagaimana kita nak panggil orang datang, dan orang yang dah datang tu tak lari pula daripada sini kan. Panggil datang dah bagus dah, kempen buat masjid datang. Bila kawan tu datang, dia sindir kat kawan tu. Engkau kalau kambing datang, kalau tak kambing tak datang. Dah tak datang oleh kawan tu pun tak jadi juga kan. Jadi ada banyak benda yang kita nak kena ambil kira. Saya ada 2 soalan, saya minta maaf. Soalan yang ni pun saya tak baca sebenarnya, tapi saya tengok je. Saya terbalikkan soalan dulu. Kalau soalan yang awal ni, orang tanya awal lah patutnya, tapi saya jawab soalan ni sebab yang soalan yang awal tu dia berat sikit. Assalamualaikum Ustaz, saya jemaah daripada Masjid Umbudiah. Boleh tak Ustaz terangkan sikit berkaitan dengan bab solat? Bila sebenarnya waktu sebenar makmum perlu mengucapkan amin? Sebab kadang-kadang kita dengar tak serata. Ini pun sama juga kan? Ada 2 golongan yang mengucap amin. Satu dia tak ucap amin langsung, senyap dia. Senyap dia, minta maaf. Senyap pergi sendiri. Okey, senyap. Imam amin dia. Ya amin. Satu lagi golongan ni dia pergi potong imam dulu. Imam belum amin, dia amin dulu. Ini satu golongan lagi. Jadi kita nak masuk golongan yang mana? Ibu yang rahmati Allah sekalian. Kalau ikut daripada hadis Nabi,
hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Iza ammana al-imam fa'aminu." Nabi kata apabila imam mengucapkan amin, maka kita sebut amin. Maksudnya apa? Kena tunggu imam. Janganlah imam ni lambat sangat lah, kan? Imam ni lambat sangat lah, dia pun amin dulu. Pandangan Imam Nawawi ya, disunatkan imam ni bila habis baca Fatihah tu dia berhenti kejap. Waladdallin, amin. Sebab dia nak pisahkan di antara Al-Fatihah dengan amin tu. Takut nanti orang ingat satu sekali. Jadi dia pisahkan. Jadi lepas ni saya dah bagi tahu ni, bila imam berhenti tu tunggulah kejap. Lama sangat baca ni 9 ni kan. Seminggu lagi 9, satu hari sini kan. Tiada masalah tu. Terbelit lidah tu. Jadi kalau imam berhenti kejap, tunggu. Jangan kita tengok imam senyap kita pun amin, kita nak kejap. Jangan. Sebab ada kerugian. Apa ruginya? Yang tak sebut amin pun jaga. Kena sebut amin sebab apa? Kata Nabi dalam hadis yang sama, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, sesiapa yang mengucapkan amin serentak dengan disebut malaikat aminkan, maka diampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Maka sebutlah amin tu. Cuma jangan potong imam. Imam ni jangan potong. Sebab Nabi kata ju'ila imam liyu'tama bih. Dijadikan imam tu untuk kamu ikut, bukannya imam ikut kita. Punya nak copet kan, punya nak cepat kan. Kita pun potong imam dulu, jangan. Tunggu imam. Kalau imam lambat sikit, tunggulah. Kalau imam pun ada masalah, dia kan mungkin time-time bangun daripada rukuk yang tidak tu meletup pinggang dia kan. Tunggulah kita. Jadi biar dulu dia turun, baru kita tu iza kabbara imam fakabbaru. Bila imam tu takbir, maka takbirlah. Bila rukuk, maka rukuk. Iza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, apabila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, maka sebutlah rabbana walakal hamd. Dan lain-lainlah panjang. Boleh Jadi kalau boleh tunggu imam. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata iza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Maka katakanlah amin. Dan Nabi kata iza qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi moga-moga kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni, biar rahmat Allah sekalian. Tengok betapa rahmatnya Allah. Kalau boleh, Allah memang nak ampun kita dosa kita ni. Sampai tahap nak sebut amin tu pun Allah nak bagi ampun dosa kita. Sampai tahap macam tu. Jadi sebab tu dalam solat ni jangan leka lah. Kadang bila imam amin tu bukan kita tak nak amin kan, dah leka kan, dah hayal ke lain. Hayal ke lain, imam amin pun kita tak perasan. Okey. Assalamualaikum Ustaz, selain daripada bank Islam, kalau bank lain kita guna kredit card, visa card under Islamic, adakah hukumnya haram? Dan sekiranya dikenakan interest, adakah itu dikira riba? Minta pencerahan untuk esok masa keluar Ustaz di Masjid Ubudiah. Okay. Ini soalan kena panggil Cik Abu ni. Bekah bendahari Masjid Ubudiah. Saya pertama saya minta maaf, saya bukan ahli dalam bidang muamalat lah. Saya bagi tahu terang saya bukan orang muamalat lah. Jadi saya boleh jawab tapi jangan tanya banyak-banyak. Tanya setakat hukum tu boleh lah, saya jawab setakat hukum. Selebihnya boleh tanya Ustaz dan Ustaz Nazif, Ustaz Ashraf, antara orang yang agak mahir juga dalam muamalat. Saya tak berapa mahir sangat. Tapi kalau isu ni, soalan ni dia tanya secara umum. Okey, kita sedia maklum kad kredit ni, bila sebut kredit kad je sebenarnya haram. Kredit kad haram, totally haram sebab dia konvensional lah. Asal kredit kad ni konvensional lah. Kredit kad ni diadakan pada tahun 1970 ke 1971. Memang mula-mula sekali kredit kad ni dalam bentuk konvensional lah. Kemudian pada tahun 1992 tak silap saya pernah baca satu jurnal yang dibuat oleh seorang pensyarah UiTM berkaitan dengan tahun 1992 tak silap saya, kad kredit Islamik ni mula diadakan. Tak silap saya M-Bank ke Alliance Bank, macam tu lah dia mula-mula buat kad kredit ni. Tapi disebabkan dari segi kempen mungkin dan dari segi benefit dia tak sebaik konvensional, maka kad kredit Islamik ni orang tak berapa nak pakai sangat lah. Okey. Jadi asal konvensional. Kalau konvensional maksud dia apa? Haram.
haram. Dari segi sistem dia pun kita dah tahu haram lah. Kad kredit ni kalau yang konvensional, katakan gaji kita RM5,000, dia punya limit pembelian dia kurang daripada gaji kita ke lebih daripada gaji kita? Lebih daripada gaji kita kan. Itu dah berangkap sebenarnya. Di situ dah ada gharar lah. Lepas tu dengan dia punya interest dia, tak silap saya di Malaysia ni 17 berapa something lah. 16 ke 17 berapa dia punya charge dia. Lepas tu dia tak menggalakkan orang untuk bayar habis. Kan? Dia suruh bayar berapa persen? 2%. Siapa pakai kad kredit? Mesti pakai kad kredit. 2%, 5%. Dia suruh bayar 5% daripada jumlah tersebut lah. Jadi maksudnya di situ pun ada sepatutnya kita boleh bayar habis lah, tapi dia kata tak bayar dan sebagainya. Dan dia boleh charge daripada jumlah kita tak bayar tu, dia boleh masuk pada pokok. Dia masuk ke pokok dan sebagainya. Ini asal. Jadi asal kepada penggunaan kad kredit ni haram. Tetapi apabila adanya kad kredit Islamik, saya rasa satunya Maybank buat, Maybank pernah buat, Maybank Ikhwan tak silap saya. Lepas tu CIMB ni saya lupa apa nama CIMB tu, dia pernah buat untuk Islamic Islamic compliance dalam kad kredit. Jadi dalam sistem ni maka diharuskan, disebabkan sistem yang digunakan oleh kad kredit Islamik ni yang pertama digunakan ujrah dan tawarruk, tak silap saya. Ujrah dan tawarruk. Tawarruk ni maksud dia apa? Sistem kad kredit tu bukan digunakan dalam bentuk infinity, dia terlayang macam tu juga, tak. Dia diberikan dalam konsep tawarruk. Tawarruk ni maksudnya bank macam bagi pinjam duit kat kita dulu lah. Dia bagi pinjam duit, lepas tu kita bayar balik. Lepas tu konsep ujrah. Ujrah ni maksud dia apa? Dia ada, Allah, selalu lupa lah, lama dah saya baca bab ni. Dia ada yearly fee charge, tak silap saya. Yearly fee charge YFC, tak silap saya. Dia memang ada konsep ujrah lah, tapi dia bukannya bunga, dia bukan interest, tapi dia menyebabkan charge perkhidmatan. Sebab kad kredit ni dia ada beberapa tempat yang kena charge. Dia macam mana? Cik Ismail minta tolong saya sikit. Dia ada pengguna, penjual, lepas tu dia ada orang tengah ada, lepas tu dia ada satu clearing house. Clearing house yang menggunakan Visa dan Mastercard tu kan. Jadi yang ni kena bayar dua tempat ni lah. Pengguna kad, pengeluar kad, penjual dan juga clearing house, tak silap saya. Ada 4 badan tu. Mana yang 2 badan, 3 badan tu kita nak kena bayar. Yang tu dibayar melalui yearly fee charge tu. Itu yang diambil dalam konsep ujrah. Dan dalam konsep tu juga ada bai'anah dan juga wadi'ah dan sebagainya. Okey, jadi disebabkan tu maka penggunaan kad kredit Islamik ni adalah harus hukum dah. Harus maksud dia belum tentu selamat lagi lah. Hati-hati lah. Okey. Bila pakai tak bayar pun jadi masalah ke? Kan? Sebab tu nak selamat pakailah kad debit, selamat insya-Allah. Ada duit ada, tak ada duit diam kan. Sebab saya tak jadi, saya tak jadi kan. Cuma dalam kad kredit Islamik ni dia ada satu kelebihan dia ada ibrak, tak silap. Ibrak ni maksud dia rebate, terima kasih. Rebate. Dia ada rebate. Rebate ni dia membantu orang yang nak bayar awal. Maksudnya kalau kita ada duit, kita nak bayar, boleh bayar dan di rebate, ada rebate, ada potongan lagi dan sebagainya. Jadi itu konsep Islam. Dan tak silap saya satu lagi dia ada takaful. Takaful insurans. Bukan takaful insurans, takaful insurans takaful. Ada takaful yang membantu pengguna kad tersebut. Saya memang tak ada lah, dalam duit saya ada semua debit. Habis-habis pun ada big pay je satu pun. Itu je. Itu pun kena top up dulu baru boleh guna. Sama macam touch and go juga. Jadi setakat tu je saya boleh jawab lah. Jadi walau bagaimanapun hukum dah harus, bila harus ni dia terdedah juga dalam beberapa isu lah. Cuba cari antara pandangan saya suka baca juga lah. Dr. Zaharuddin lah dalam isu ni. Dr. Zaharuddin antara yang pakar dalam bidang ni. Boleh baca secara banyak, secara detail lah. Saya pun tak sangat tak ingat sangat apa yang dibincangkan. Baik. Boleh Ada beberapa isu ni selain isu kad kredit. Nak mohon kat mana? Mohon kat Bank Islam, Maybank dan juga CIMB. Okey, lain saya tak tahu. Okey. Baik. Malam ni kita sambung dulu perbincangan kita. Ada masa sikit lagi. Kita berhenti pusat apa itu ya? Encik ni tak ada. Pusat apa itu kita berhenti? Ibu-ibu ada ni. Ibu-ibu fed up. Bagi tolong dah. Ibu baca buku surat lain. Setolong dia bagi buku surat lain. Malam ni insya-Allah ibu-ibu kalau ada buku surat boleh kita tahu je. Kita baca. Tak langsung. Ada kitab tak?
masjid ni ada beli kitab tu Haji kan? Ada yang buat kitab tu untuk masjid lah, maksudnya ke jualkan jemaah. Diorang sendiri, mungkin diorang baca kat rumah banyak. Dia ikut online saya kat sini. Itu bagus ada online ni, tak baca kat sini kat rumah boleh tengok balik kan, boleh ulang balik. Kita bincang pasal apa? Kita bincang pasal apa itu? Pasal pemimpin. Dosa besar yang ke-13, pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Ni dah habis belum? Yang ni tak apa. Cuma saya tak ingat maksud apa kita berhenti tu. Okey, macam ni, kita pergi muka surat 46 dulu. Nanti siapa-siapa yang ingat muka surat beritahu saya balik Okey, kita pergi muka surat 46. Bagi ada kitab muka surat 46 Ada yang sebut muka surat ke? Tadi Abu Ubaidah bin Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan daripada bapanya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khuzunna 'ala yadil musi wa la ta'turunna 'ala al-haqqi atra." Aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'd thumma yal'anakum kama la'anahum, yakni Bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang munkar, dan benar-benar memegang tangan orang yang berbuat buruk dan benar-benar memaksanya kepada yang hak. Atau kalau tidak, Allah akan benar-benar menghentamkan hati sebahagian kalian kepada sebahagian yang lainnya, kemudian melaknat kalian sebagaimana dia melaknat mereka, yakni Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Okay, kita tengok kat bawah tu ada sikit footnote nombor 2 tertulis kat bawah sekali tu, diriwayatkan oleh Abi Daud dalam kitab Al-Malahim bab Al-Amr wa Nahi, Tirmizi bab tafsir Quran dari tafsir surah Al-Maidah, Ibnu Majah dari kitab Al-Fitan bab Al-Amr bil Ma'ruf, di dalam sanad yang rangkaian terputus inqita' kerana Abu Ubaidah tidak pernah mendengar riwayat daripada bapanya Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini memiliki syahid penguat daripada At-Tabrani sebagaimana dalam Majma'. Okey, baik. Apa yang kita tahu dalam isu ni, biar rahmati Allah sekalian, bila menyebut tentang isu pemimpin, antara peranan pemimpin ni adalah menyeru kepada kebaikan. Bahkan bukan kerja pemimpin dia menyeru kepada kebaikan ni, kita sebagai masyarakat ni pun kena menyeru kepada kebaikan. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 87. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wad'u ila rabbik. Serulah manusia ni kepada Tuhan kamu. Ini benda pertama, basic. Nak tak nak kita kena menyeru manusia ni untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala ni, isu nak tauhid kepada Allah ni bukan isu iman dalaman saja. Membicarakan tentang Allah itu sendiri pun melibatkan ketauhidan. Sebab tu bila kita sebut ada orang yang cuba, saya tak nak benda ni diambil dari sisi lain, kita ambil sisi ilmu, kita bincang sudut ilmu, tolak tepi isu-isu lain. Sekarang ni isu ilmu. Apabila ada yang cuba nak mengambil kalimah yang tertentu seperti kalimah Allah contohnya, kalimah Allah. Kalimah Allah ni bukan sekadar kalimah. Kalau ianya sebab sekadar kalimah saja, maka tak ada masalah lah. Abu Lahab dan Abu Sufyan hari di mana Nabi offer kepada mereka, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu kalimah yang akan menundukkan bangsa Arab dan bukan Arab. Abu Lahab dengan Abu Sufyan ni, bila Nabi datang offer satu kalimah free pula tu, tak payah keluar modal, tak payah hangus apa-apa pun, cuma satu kalimah yang boleh menundukkan bangsa Arab dan bangsa bukan Arab. Mereka kata, ajarkan kami, tak ada masalah. Apa ni? Nabi katakan kalimah tu adalah la ilaha illallah. Rasa-rasa Abu Lahab dengan Abu Sufyan sebut dah? Tak nak ada sebut tentang perkataan ni, walaupun menguntungkan dia, tapi dia tak nak sebut sebab dia tahu implikasi dia bukan sekadar menyebut, tetapi ia merangkumi keseluruhan jawatan dia, bangsa dia, kaum dia dan sebagainya.
Begitu juga dengan Abu Talib. Hari Abu Talib nak mati, bila Nabi sebut kepada Abu Talib, qul ya ammi la ilaha illallah, sebutlah wahai pakcik, la ilaha illallah. Rasa-rasa Abu Talib sebut tak? Abu Talib tak sebut. Sebab kalimah la ilaha illallah itu bukan sekadar la ilaha illallah, bukan sekadar kalimah. Tetapi kata dia tak nak disahata yaqulun nas ana Abu Talib ghayra dini. Aku tak nak besok lepas aku mati orang kat luar tu kata aku Abu Talib tukar agama. Sebab dia tahu implikasi dia. Bukan kecil. Orang sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam pun mereka bukan tak tahu kesan Habab ibn al-Ar, Abdullah ibn Mas'ud, Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair. Mereka tahu kesan dan implikasi dia bila dia mengucapkan kalimah tersebut. Sebab tu mereka tak kisah pun susah walaupun Habab ibn al-Ar ada sedikit lah isu dia. Sebab dia tak tahan kan, dia kena tekan dengan besi panas belakang dia sampai koyak kulit dia dan sebagainya, ya, menyebabkan dia mungkin tertekan sikit lah. Tapi sahabat-sahabat lain tahu tak kesan? Dia tahu. Sebab kalimah itu kalimah tauhid. Allah, kalau kita buang huruf alif wasal tu pun, lillah itu masih lagi kalimah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Kalau kita buang lam satu lagi tinggal lahu pun masih lagi kalimah Allah. Lahul mulkus samawati wal. Kalau pun kita buang lam tersebut tinggal hu sekalipun masih lagi perkataan itu merujuk kepada Allah. Allahu la ilaha illa hu. Hu itu masih merujuk pada Allah. Wa imma kalau kita buang terus hu tersebut sekalipun, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa ni kita sebut dalam bahasa Arab apa? Ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, merujuk kepada Allah. Sebab ini adalah implikasi keimanan, merujuk kepada iman. Sebab itu mula-mula sekali benda bab nak menyampaikan kepada manusia ni adalah wad'u ila rabbik. Allah kata, serulah manusia ni kepada Tuhan kamu. Bila dah menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ketuhanan, macam yang saya sebut tadi, kita main peranan juga. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 104, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Allah suruh kita jadi di kalangan umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadikan kebaikan ni satu benda yang utama kepada kita, sampaikan benda yang baik. Kita ni kadang-kadang benda yang baik ni susah nak sampaikan. Benda yang baik, benda yang tak pasti tu kita suka sampaikan. Tengok dalam grup-grup WhatsApp kan, apa benda yang datang ni semua kita nak sebarkan. Sebab masalah kita satu je. Saya nasihat untuk diri saya sendiri lah. Kadang-kadang saya pun pernah juga penyakit ni, kadang-kadang kena hati-hati. Penyakit apa? Penyakit nak kita orang pertama tahu dan kita mula-mula orang nyebarkan benda tu. Ni masalah dia. Bila dapat satu maklumat kita kata, ini Masjid Ubudiyah tak dapat lagi maklumat ni. Dia sebar dulu. Kawan pun tadi, mana kau dapat maklumat ni? Grup sebelah. Sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan. Kiri tidak, kanan pun tidak, dia kata kan. Dia kata benda ni salah ke? Ya juga, salah lah, aku dah sebarkan. Kalau betul-betul salah. Kalau benda tu tak melibatkan fitnah, tak melibatkan agama, tak apa. Kalau dia melibatkan fitnah, dia kata tak apalah, kau nak terima, tak nak terima sudah. Benda betul-betul, tak betul, dah lah. Mungkin dia sangka benda tu biasa. Sebab tu Allah tegur manusia dalam surah Nur ayat 15. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh talaqawnahu bi alsinatikum. Allah kata bila kamu bercakap satu benda ni hati-hati. Sebab kadang-kadang ramai di kalangan mereka ni berkata wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi an. Ramai di kalangan mereka ni yang bercakap, mereka cakap bukan di atas pengetahuan mereka. Dia tak tahu pun tapi sampaikan, sebarkan. Bila dah sebarkan orang tegur pula, kau buat ni salah ni. Dia kata alah, dah salah nak buat macam mana? Wa tasabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Allah kata mereka sangka benda tu ringan, sedangkan di sisi Allah benda tu berat. Hati-hati. Kita cepat nak menyampaikan satu benda kerana bukan di atas apa yang kita tahu, bukan di atas kapasiti kita dan sebagainya. Diam-diam dulu. Tak payahlah kalut nak menyebarkan satu benda yang bukan di atas apa yang kita tahu. Sebab tu nak sampaikan biar benda yang baik yang kita confirm tahu. Khair. Lepas tu dah sampaikan pula tu, nak sampaikan pada orang pula, kena sampaikan elok-elok. Jangan pergi belasah sembrono je. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 125, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili
ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila kau sebarkan satu benda di atas jalan Tuhan kamu, maka sebarkanlah dengan hikmah dan dengan mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Janganlah duduk semua orang kita nak tiba benda yang sama kan. Tengok kawan tu duduk kat tepi, korang ni tak pergi masjid ke? Pergilah masjid. Apa kata? Badan pun dah bau tanah kata kan. Kononnya nak buruk tapi sampai menyakitkan hati orang dan sebagainya. Tak boleh lah. Mungkin ada di kalangan mak ayah lagi kena hati-hati kan. Mungkin ada mak ayah yang tak solat dan sebagainya. Kita pun tabuh semacam mak ayah tahu tak solat ni, kafir hukum nak jadi kafir ke? Kan mak ayah ada balon macam tu, siap baca hadis lah tu kan? Mak tak percaya, ayah tak percaya. Dalam Nabi sebut apa? Nabi kata man taraka salah amidan fahuwa kafir. So baca hadis lagi. Tapi for nothing lah. Sebab tu mesti dengan hikmah dan mau'izah. Mesti sampai kepada dalam keadaan baik. Itu satu contoh. Ma'ruf bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf. Menyeru kepada kebaikan. Dalam menyeru kepada kebaikan ni pula, macam mana cara dia? Bila dah bercakap, saya sebut dulu, selalu saya ulang. Bila kita dah bercakap, kena sembang. Tak bercakap pun orang basuh kita kan. Datang masjid tak bercakap pun, datang masjid semayang, lepas tu dia balik. Lepas tu masuk waktu dia datang, dia tak borak dia balik. Tu tengok tu, kera sumbang. Tak pasal-pasal kena kera kawan tu. Padahal dia datang nak semayang, dia duduk kan. Dia akan sebab dia takut nak bercakap kan. Salah cakap tu cerita pasal orang. Datang solat, dia balik. Lepas tu masuk waktu dia datang solat balik. Pun kena. Itu dia tak cakap apa-apa. Kalau kita dah bercakap, lagi kena sembang lah. Lagi macam-macam isu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 134, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina al ghaiz, kita ni kena banyak sabar, pemimpin terutamanya. Sebab tu pemimpin ni, saya minta maaf lah, saya pun bukan pemimpin lah, saya cakap ni umum. Pemimpin ni jiwa kena besar. Pemimpin kalau hati tisu, cakap sikit koyak, tak boleh lah jadi pemimpin. Nabi SAW dulu antara yang hebat orang ni, orang cakap Nabi gila. Maryam antara wanita yang hebat, Allah uji dia dengan satu ujian yang berat pada Maryam. Berat. Pemimpin ni kalau tak berjiwa besar, tuan. Zaman sekarang lagi dahsyat kan. Zaman Nabi dulu orang kata belakang, orang kata depan. Hari ni orang kata dalam komen Facebook kan. Dia pula pergi layan, habis semua komen dia buka. Tak payahlah pergi buka apa-apa kan. Bila dah buka, dia koyak pula tu. Duduk diam-diam sudah. Hari ni punya masa. Sebab tu Allah kata wal kaziminal ghaiz. Orang kena banyak sabar dan menahan kemarahan. Sebab tu Nabi kata marah ni kalau duduk diri. Kalau diri tu duduk. Tapi kalau dia duduk, lagi sabar daripada diri, baik dia duduk dia diam. Takut-takut dia berdiri, dia buka bunga silat pula kan. Bukan percaya kan, lagi-lagi ni belah-belah sini kan, belah-belah Alur Gajah mungkin lagi, belah-belah sini ni semua dekat dengan Telaga Hatuah. Semua darah-darah Hatuah semua ni. Orang duk kata-kata, dia kata mak aku memang tak tahan tu ni. Tadi ustaz kat masjid kata kalau duduk diri, aku diri semua, diri dia buka bunga pula dengan bergaduh. Duduk dan diam lagi baik. Okay. Ataupun Nabi kata pergi berwuduk sebab air itu memadamkan api. Ibu-ibu kat rumah tengok ayah-ayah kan, kalau dah melenting tak tahu pasal, dia kata tengok dah habis wuduk pun melenting lagi, jigus kan air je kan. Tapi kalau jigus lagi mengamuk, jangan jigus lah kan. Bagi basah orang. Sebab tu Nabi suruh ta'awuz, isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan wal 'afina 'anil nas. Pemimpin ni dia kena berjiwa memaafkan. Mesti jadi orang yang memaafkan. Seperti mana Allah sebut kepada Nabi dalam surah Al-A'raf ayat 159. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah kepada Nabi, wahai Muhammad,
Yang pertama sekali, khuzil afwa, jadilah pemaaf. Walaupun majoriti ulama bincang sebenarnya, minta maaf ni wajib, memaafkan tak wajib kan. Tapi jangan pula pergi buat balik ni kan. Oh, ilmu baru ni kan. Minta maaf wajib, tapi memaafkan tu tak mesti wajib kan. Sebab manusia ni Allah tahu kan. Sebab itulah ada satu bab yang dibincangkan oleh Imam Bukhari ni. Jadilah orang yang memaafkan dan memadamkan kemarahan tersebut. Kena padam. Sebab orang Melayu, orang bukan Melayu lah, manusia ni kan, kadang-kadang kita minta maaf dia kata I can forgive but I can forget kan. Dia boleh maafkan tapi dia tak boleh lupa apa yang kita buat. Sebab tu minta maaf. Abu Bakar As-Siddiq, Allah tegur dia kan, falyu'afif wa sabha. Kata Allah, maafkanlah dan padamkanlah apa yang orang buat tu. Maksudnya lupakanlah apa yang orang buat. Kenapa Abu Bakar marah sangat sampai Abu Bakar tak boleh maafkan? Abu Bakar ni orang dia baik, lembut kan. Tapi ada satu benda yang dia tak boleh maafkan orang tu. Apa dia? Orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina tu. Itu benda yang dia tak boleh marah, dia tak boleh maafkan. Tapi Allah pujuk dia dalam hadis kursi kan. Allah pujuk dia, falyu'afif, jadilah orang, maafkanlah orang dan padamkanlah. Kata Allah lagi, tak nak ke engkau jadi orang yang ayaghfirallah hulakum, kata Allah. Tak nak ke engkau jadi di kalangan orang yang Allah ampunkan dosa-dosa. Allah pujuklah, suruh maaf. Jadi kita ni sebenarnya memang kita ada hak untuk tidak memaafkan, tapi memaafkan tu lebih baiklah. Jadi sebab itu Nabi ni Allah suruh jadi orang yang memaafkan. Walaupun musuh dia datang macam-macam tu, sebab peristiwa Taif, malaikat datang nak jatuhkan bukit-bukit yang ada kat situ, Nabi kata tak apa, satu hari besok orang Taif akan beriman. Nabi maafkan. Nabi maafkan. Cuma maafkan ni kena tengok jugalah. Tak kira lah pemimpin ke bukan pemimpin ke. Kalau benda yang melibatkan hak kita, macam orang minta maaf dengan kita kan. Orang yang minta maaf tu dia kena bersungguh-sungguh lah. Kalau dia dah terambil duit orang, katakan ambil 10,000 katakan duit, pergi minta maaf, aku minta maaf lah, sebenarnya aku memang terambil duit 10,000 tu. Datang kosong ni kan, kau maafkan aku tak? Tapi datang tu bawa lah 10,000 tu kan. Ataupun kalau tak boleh bawa 10,000 tu pun datang, saya ni memang aku ambil, tapi nanti aku bayar sikit-sikit boleh tak? Bayarlah sikit-sikit pun okey lagi lah. Daripada datang aku memang ambil 10,000 tu, aku minta maaf sangat, kau maafkan aku tak ni kan. Kawan tu pun berat je nak maafkan. Kalau diulur sikit pun boleh lah, keringan sikit kawan tu nak maafkan. Jadi minta maaf ni, minta maaf betul-betul lah. Hari ni pula minta maaf, tengoklah. Satu dah lah trending orang Melayu ni, terutama orang Melayu lah. Minta maaf hari raya, satu hal lah. Raya baru minta maaf. Dah lah tu minta maaf pula tu trending pula TikTok. Ya ke tidak dia minta maaf tu kan? Nak buat konten dalam TikTok. Minta maaf pula kosong-kosong. Minta maaf pula lagi, dah lah kosong-kosong. Mat ria je. Ni budak-budak baru nak up. Mat ria sama hari raya. Nak kata akronim pun tidak, nak kata short form pun tidak. Tak tahu apa dia. Singkof dalam bahasa Melayu lah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, maka nak jadi pemaaf ni tengok tempat juga. Kalau melibatkan benda hak, kena selesaikan hak tersebut lah. Kita dah terbakar kedai warung kawan tu, wa'alaikumsalam misalnya bakar, betul kita pergi minta maaf, sebenarnya aku yang bakar kedai kau tu kan. Kalau perlu dihukum-hukum lah. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, ingat tak peristiwa Khaybar, yang mana Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berjaya kan, menang, tawan dalam perang Khaybar. Dia masuk kan. Masa masuk dalam Khaybar, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya ada beberapa pendeta-pendeta ni yang masih lagi mereka ni tak puas hati dengan Nabi. Pendeta-pendeta ni rahib lah, rahib. Nabi ni pula di antara orang yang Nabi tak tawan, antaranya adalah rahib-rahib ni lah. Dia tak ditawan. Dia tentera-tentera je yang ditawan. Wanita-wanita, orang tua, kanak-kanak ni tak dikacau. Makbad, tempat-tempat ibadah, rumah ibadah dan sebagainya tak diganggu. Jadi sebagai sikit untuk Nabi lepaskan dia orang. Jadi nak jadikan cerita, mereka ni telah berpakat dengan seorang wanita. Tolong catat nama dia, saya takut tersilap sebab saya keliru sikit nama dia. Di antara dia dengan seorang lagi, Zainab bin Haris, tak silap saya.
Satu lagi nama tu Juwairiyah bin Harith. Juwairiyah ni tak silap saya dalam perang Bani Mustalik, tak silap saya, tapi takut tertukar, saya minta maaf. Tapi Zainab, tak silap saya, Zainab bin Harith ni diupah ataupun disuruh oleh mereka ni untuk racun Nabi. Racun Nabi kan. Jadi Zainab ni dia dah siapkan makanan, roti dan sebagainya, disiapkan kambing, daging kambing. Jadi dalam banyak daging tu, satu tu disiapkan tu adalah peha kambing. Sebab Nabi ni suka peha. Nabi ni suka bagai apa? Peha. Jadi bila dah disiapkan tu, Zainab ni pergi hantarlah ke dalam kemah tentera, dan yang peha tu dihantar kepada Nabi SAW. Saya ringkas je cerita ni sebab saya nak ambil dia punya kesimpulan tu. Jadi bila masuk, dihantar dan sebagainya, Nabi SAW ni, dalam riwayat ni kata sebenarnya sahabat-sahabat ni lebih kurang 2-3 hari tak makan dah, sebenarnya lapar lah, memang lapar. Tapi disebabkan menghormati Nabi ni, dia orang tunggu Nabi makan dulu lah. Ini satu bab lah, kena hati-hati Ini bukan family planning. Ini bukan family planning. Suami makan, isteri tengok dulu kan. Itu family planning. 3 Abdul. Okay? Yang ni memang menghormati. Memang mereka terhormat kepada Nabi SAW. Tunggu sampai Nabi makan dulu. Jadi bila Nabi makan, Nabi dah makan daging tu, sahabat-sahabat tengok Nabi dah makan, sahabat pun nak makan. Tiba-tiba Nabi kata, kuf aydiakum. Jangan, berhenti tangan kamu dulu, jangan makan. Sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, dah 2 hari tak makan ni kan. Tiba-tiba kena berhenti lah makan kan. Jadi Nabi kata, panggil balik Zainab tadi. Panggil balik Zainab ni. Bila panggil balik Zainab, Nabi tahu orang Yahudi ni perangai dia kaki putar belit. Nabi tahu. Kalau Nabi terus tanya pada isu daging kambing tu, dia akan pusing. Jadi Nabi tanya beberapa soalan, saya tak berapa ingat. Ada 2 ke 3 soalan. Tapi salah satu soalan pertama Nabi tanya kepada mereka ni, mula Nabi kata, antum musaddiqin in sa'altukum syai'. Nabi kata, adakah kamu ni orang yang benar kalau aku tanya kamu satu soalan? Jadi Zainab kata, kami akan jawab dengan betul. Kami akan jawab dengan betul. Lalu Nabi tanya, siapakah datuk kamu? Datuk ni dia ada cerita sebenarnya, sebab itu panjang cerita dia. Saya ringkaskan je. Dekat Madinah ni, suku dia terbahagi kepada 3 yang apa orang kata, yang dominan. Bani Nadir, Bani Qunaiqa dan juga Bani Quraizah. Ada 3. Jadi Bani Nadir dan Bani Qunaiqa ni, dia ada satu datuk dululah, kira macam tokoh dia lah. Tokoh dia ni walaupun dia tokoh, tapi dia ni pengecut. Pengecut. Jadi dia orang dah tukar nama dia ni dengan nama satu lagi tokoh yang berani, tapi bukan asal keturunan dia, orang lain digantikan. Jadi soalan ni Nabi tanya. Jadi dia orang kata apa? Dia sebut nama yang lain, bukan nama yang pengecut ni. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, kau tipu, kata. Bukan ke datuk kau sekian nama. Saya pun tak ingat riwayat tu sebut ke tak nama dia, tapi saya tak ingat lah nama dia. Sekian. Jadi dia orang terdiam. Lalu Nabi tanya satu lagi soalan. Nabi kata, antum musaddiqin in sa'altukum syai'. Kamu ni benar ke kalau aku tanya kamu satu soalan? Masa ni dia dah bertukar. Tadi mula-mula dia kata apa? Kami akan jawab betul. Tapi kali kedua ni dia jawab apa? Dia kata, macam mana kami nak tipu kau, sedangkan bila kau tanya, Tuhan akan bagi tahu kau tentang apa yang kau tanya. Maknanya dia dah bersedia lah. Dia takkan tipu lah. Jadi Nabi tanya, adakah daging kambing ni dah kena racun? Dia tak boleh tipu dah. Sebab dia tahu Nabi tahu. Macam mana Nabi tahu? Mana Allah turunkan wahyu lah. Jadi dia kata, tak ada siapa pun tahu pasal daging kambing ni melainkan kami. Siapa bagi tahu kau, wahai Rasulullah? Ada riwayat kata azmi, ada yang kata tulang tu yang bercakap, ada yang kata daging tu bercakap lah, daging kambing tu bercakap. Jadi perempuan tu berkata, ya memang dah diracun dan sebagainya. Dan Nabi makan dan Nabi sebenarnya pun dah diracun sebenarnya. Terkena lah sebab Nabi makan, sebab Nabi dah makan dulu. Jadi sebagai riwayat ni tak salah saya riwayat Anas bin Malik. Jadi sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, kita tangkap, kita bunuh dia lah, sebab dia racun kita. Tapi mula-mula Nabi maafkan dia. Maafkan dia. Nabi kata tak apalah. Sebab lagi pun Nabi yang makan kan. Tetapi disebabkan dalam riwayat lain, boleh tengok dalam kitab-kitab seperti Zadul Ma'ad Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Fathul Bari Ibn Hajar Asqalani, Rahiqul Maktum Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Antara rujukan-rujukan yang ada ni tuan-tuan boleh tengok. Yang mana ada yang mengatakan sebenarnya ada seorang yang mati, dah termakan dulu. Masa Nabi makan tu dia dah makan dulu. Nama dia Bishr bin Barra. Bishr bin Barra ni mati.
disebabkan Bishr bin Barak ni mati, maka Nabi terpaksa bunuh perempuan ni sebab kisas. Okay, kisah. Faham tak maksud saya tadi? Yang saya nak ambil natijah maaf tadi tu. Kita boleh maafkan kalau tak melibatkan apa-apa hak lah. Ada orang kadang-kadang dah ambil juta-juta tuan-tuan kan. Ni musim haji, pergi haji, balik-balik suci tuan-tuan kan. Bukan kat sini lah, ni Uganda pergi situ lah. Kadang-kadang balik-balik jadi suci tiba-tiba. Tak boleh lah. Mesti dia mohon maaf. Dia taubat, tapi benda tu dia kena pulangkan tak? Kena pulangkan lah, bukan hak dia. Dia kena pulangkan. Jadi itu hak, qisas. Dalam hal ni Nabi qisas. Dan diriwayatkan dia daripada ketiga-tiga ni mengatakan bahawa memang Nabi bunuh juga perempuan Zainab bin Haris sebab dia qisas. Sebab Al-Quran sebut surah apa ya? Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 178 tak silap saya. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Maka kisah dalam pembunuhan dan sebagainya. Al-huri bil huri wal 'abdu bil 'abdi wan nisa'u bin nisa' kan. Maka Nabi kata kena kisah lah. Kisah ni maksud dia apa? Kalau waliuddam kata tak payah bunuh, tak payah bunuh. Bergantung pada waliuddam. Waliuddam ni mak bapak dia dan sebagainya lah. Kalau kata kita bukan kita, auzubillah ni. Orang lah. Terlanggar anak orang mati dan sebagainya. Kematian tersebut macam mana? Saya baru-baru ni 2 minggu lepas, adik saya kemalangan di Dengkil. Adik saya kemalangan. Dia bertiga. 2 kena langgar termasuk adik saya. Kawan dia seorang meninggal kat situ. Pemandu tu slip disc. Micro slip. Astagfirullahaladzim. Yang slip disc saya. Okay? Micro slip. Astagfirullahaladzim. Dia suruh berhenti dah tu melalui dah tu. Micro slip. Jadi ni kes mati lah. Kes mati macam ni macam mana? Kalau ikut dalam kisas, maka dia wali dam. Kalau tapi nampak gaya bapak dia memang nak saman lah. Bapak dia nak saman sebab kecuaian dia lah. Sebab anak dia dengan adik saya duduk dekat lane kecemasan. Bukannya tengah-tengah, dekat lane kecemasan. Memang bawa slow. Tengah bawa slow kan. Dia datang, dia dah ke tepi. Lepas tu tak tahulah macam-macam. Report polis dia kata dia mengelak benda lah. Dia kata steering lock lah dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi akhirnya dia gempuh. Cuma Allah nak lindung adik saya ni. Mula-mula adik saya kat belakang. Tapi tiba-tiba dia potong kawan dia. Kawan dia pergi belakang. Kawan belakang dia meninggal. Meninggal kat situ juga. Langgar situ. Dan, tapi motor adik saya dengan kawan dia duduk total loss habis. Melekat dekat kereta. Okay, memang terus ke tepi. Jadi lebih baik mati. Allah kan saya sebut contoh tu. Kes macam ni, kalau dalam isu kisas, maka mahkamah akan tunggu keputusan daripada bapak dia ni. Kalau bapak dia kata dia nak dibalas, maka balas lah. Kena balas. Balas dengan apa? Kalau darah dengan darah. Dam bidam. Darah dengan darah. Maka kena hukum bunuh lah dan sebagainya. Ini satu cerita yang panjang lah. Kalau dah dapat kisas. Maka macam mana sekalipun Allah kata khuzil afwa. Jadilah orang yang pemaaf. Saya tengok satu video di di luar negara lah, tak ingat saya. Tapi di Amerika, di wilayah Amerika lah. Salah sebuah wilayah Amerika. Sebagai mengakhiri perbincangan pada malam ni, seorang bapa tu anak dia dibunuh. Memang dibunuh oleh orang ni lah. Dibunuh, jadi mahkamah putuskan tanya pada dia macam mana dan sebagainya. Dia kata dia maafkan budak tu. Dia maafkan budak tu dan sebagainya. Bapa dia ni Islam. Bapa dia Islam yang membunuh tu Kristian. Masa tu lah. Ini bukan isu agama lah, tapi saya nak beritahu bila saya ada masa tu dia kata dia maafkan. Dia kata pertama satunya anak dah sampai ajal dia kata betul. Sampai ajal dia. Dan yang membunuh tu pula ada keluarga dan anak isteri. Dia kata jadi dia tak nak jadi macam ni lagi dan sebagainya. Satu benda yang bagus. Saya ni pun kat depan boleh cakap kalau kena pada diri sendiri boleh tentu lagi kan. Bukan benda mudah. Lagi-lagi melibatkan nyawa keluarga dan sebagainya lah. Tapi saya nak beritahu bahawa menjadi orang yang pemaaf itu sangat-sangat lebih baiklah. Lebih baik. Ada orang kadang-kadang dia tak boleh maafkan seseorang tu di atas sebab-sebab tertentu, itu kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata saya dah minta maaf dah, saya dah usaha dah minta maaf, saya dah pujuk dia dan sebagainya, tapi dia macam berat nak minta maaf. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi orang yang memaafkan ni pula, kita satu je kita kena ingat. Kalau pun kita tak maafkan dia, kita yakin bahawa apa yang manusia buat kepada kita di atas kezaliman tu, Allah akan balas besok di akhirat. Jadi kita maafkan pada sisi kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala selebihnya. Kan? Sebab tu Nabi pernah tanya kepada para sahabat berkaitan dengan manil muflis yaumil qiyamah, fi yaumil qiyamah. Siapakah atadruna manil muflis fi yaumil qiyamah? Siapakah orang yang muflis pada hari kiamat? Nabi sahabat-sahabat kata man lam dirhaman wala dinaran
wala mata' kan, wala hum mata' kata mereka. Nabi kata tak. Orang yang muflis tu kata Nabi, ya'ti yaumil qiyamah, dia datang pada hari kiamat bi salatihi wa zakatihi, dengan solat dia, dengan zakat dia, dengan berpuasanya dan sebagainya. Tetapi dia ni satu masalah dia telah wa aklu, dia makan harta, wa aklu mal, dia makan harta dengan zalim, wa syafaqat dima wa syafaqat dam, dia bunuh orang tanpa hak dan sebagainya, mengambil harta orang dan sebagainya. Dan mereka ni besok pada hari kiamat Allah kata fa ya'khudhuhu hasanah, mereka akan diambil kebaikan dia, dibagi kepada orang yang dizalim tu, diambil. Sampailah orang yang menzalimi itu dah tak ada lagi pahala, dosa orang yang dizalimi ni pula dihantar kepada dia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga sedikit sebanyak menjadi motivasi kepada kita. Sekurang-kurangnya satu lagi saya pesan kepada dalam, mungkin hari ini kita rasa orang buat kita kan, tapi dunia ini 360 darjah. Mungkin hari ini orang buat kita takut akan datang generasi kita pula, keturunan kita buat orang pula kan. Jadi kalau kita boleh maafkan orang hari ini, moga-moga bila keturunan kita buat kat orang pula, orang boleh maafkan seperti mana kita memaafkan orang lain. Itu sekadar pandangan. Jadi bila nanti Allah sekalian, saya mohon ampun dan maaf atas salah silap atau tutur kata saya. Saya mohon maaf juga mungkin ada contoh-contoh saya yang menyinggung perasaan individu yang mana-mana yang terdekat dan jauh. Itu kelemahan diri saya sendiri. Saya tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.